kan? Cobaan. Baik, kita mulakan kuliah kita malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram ashab rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruhuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu akan mendapati kamu ataupun mengejar kamu. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan selagi akan diberitahu terhadap apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang bersifat alimul ghaib wasyahadah, mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang terang. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu juga akan diberitahu terhadap apa-apa saja yang kamu lakukan ataupun kamu kerjakan ketika hidup dalam dunia dahulu. Alhamdulillah. Mati Tuan Imam Fadil, Tuan Imam, tak lupa juga Tuan Bilang, kemudian Tuan Siak, seterusnya pengurusi masjid. Ada? Tak ada. Jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat sekali lagi sama malam ini insya-Allah. Dan kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan alamatul kubra itu, tanda-tanda besar kiamat, iaitulah dengan kemunculan Dajjal. Kemunculan apa tuan-tuan? Kemunculan Dajjal. Dan hari itu kita dah sentuh berkenaan dengan satu hadis sahih berkenaan di manakah kedudukan Dajjal itu, di manakah tempat tinggalnya Dajjal itu. Hari itu kita telah bincang, iaitulah satu hadis yang kita terima daripada Fatimah binti Qais hari itu, di mana ada beberapa orang sahabat telah pun musafir
Dan akhirnya dalam musafir tadi mereka berjumpa ataupun terdampar di sebuah pulau kan. Terdampar di sebuah pulau disebabkan oleh dilambung oleh gelombang dan ombak besar selama 30 hari. Kalau ikut pada perbincangan hari itu 30 hari tuan-tuan, mereka dilambung ombak yang besar. Hari ini terima daripada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari lah. Jadi mereka dilandung ombak yang besar. Akhirnya mereka terdampar di satu pulau dan mereka berjumpa dengan seekor binatang namanya Al-Jassasah. Namanya Al-Jassasah, maknanya tukang intip rahsia. Lepas tu kemudian selepas mereka berjumpa Al-Jassasah itu, maka mereka berjumpa pula dengan seekor binatang. Seekor binatang yang belum tebal. Ia tidak dapat diketahui kemaluannya daripada duburnya, sama ada jantan ataupun betina. Tak tahulah disebabkan oleh tebalnya bulu binatang Al-Jassasah itulah. Macam tu. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang lelaki pula. Seorang lelaki yang dirantai. Mendengar perkataan tadi, lelaki yang dirantai itu berkata, cuba ceritakan pada kami bagaimanakah kebun kurma di Baisan. Kemudian berkenaan dengan air yang terdapat di Danau Tabriyah, macam mana keadaan dia. Kemudian ditanya lagi beberapa tempat lah yang terdapat di dalam dunia ini. Dan binatang tersebut menyatakan bahawa seolah macam dia tahulah apa yang akan berlaku terhadap tempat-tempat tersebut. Yang mana dia kata suatu hari nanti Danau Tabriyah itu akan kering air dia. Kemudian berkenaan dengan air mata Zuar. Air mata Zuar pun nanti akan kering. Dan macam-macam inilah perkara yang akan berlaku. Seolah macam dia dah tahu dah apakah yang akan berlaku kemudiannya. Jadi hadis riwayat ni hadis itu riwayat daripada Fatimah bin Qais. Setelah dia mendengar perkara tadi daripada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW menghentak gimbalnya dengan tongkat yang ada di tangannya sambil berkata, inilah Taibah. Inilah Taibah ataupun inilah Madinah. Yang mana Madinah ni kita tahu kalau disebut gitu bahawa Madinah ini dan juga Mekah termasuk kota yang tidak akan dijejaki ataupun yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal tersebut. Dia tak dapat masuk. Sebab apa? Pada kota Madinah dan juga kota Mekah itu terdapat malaikat yang akan menjaga kota tersebut, sehingga binatang Dajjal Dajjal tersebut tidak akan mampu masuk ke sana. Baik. Jadi malam ni tuan-tuan kita lihat apakah keajaiban-keajaiban yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh Dajjal tersebut. Apakah keajaiban yang dilakukan dia? Sebut dalam kitab ini, iaitulah kitab 40 hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman yang menyatakan bahawa pada masa tersebut segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya dan benda-benda beku akan mematuhi perintah dia. Pada waktu kedatangan Dajjal itu tuan-tuan, segala kesenangan hidup akan bersama dengan Dajjal dan benda-benda beku akan mematuhi arahan dengan perintah Dajjal. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji umat Islam dan juga umat manusia pada masa itu. Oleh sebab itu Allah Taala telah memberikan kepada Dajjal tadi beberapa keistimewaan ataupun kelebihan-kelebihannya. Jadi sebelum daripada kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemarau yang panjang selama 3 tahun berturut-turut. Kemarau panjang berlaku selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama tuan-tuan, hujan akan kurang sepertiga daripada biasa. Pada tahun kedua, hujan akan kurang 2/3 daripada biasa. Dan pada tahun ketiga, hujan sama sekali tak turun. Masya-Allah tuan-tuan. Tahun ketiga hujan sama sekali tak turun. So maknanya kalau tak turun, koin kontang dah kan? Koin kontang lah, banyaklah benda yang akan mati. Manusia pun boleh mati, kan? Tanaman pun mati dan sebagainya.
Jadi masa itu tuan-tuan, umat Islam dilanda kelaparan dan juga kekeringan. Pada saat itu tuan-tuan, maka Dajjal akan muncul dan dia akan membawa ujian kepada manusia. Jadi mana daerah yang percaya pada Dajjal, jadi Dajjal akan berkata kepada awan, dia kata, wahai awan, hujanlah kamu di daerah ini. Hujanlah kamu di daerah ini. Maka hujan pun turun dan bumi pun menjadi suburlah. Disebabkan kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Dajjal. Manakala penduduk yang tak percaya pada ketuhanan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kelaparan, walaupun ada mereka berhampiran dengan tempat yang subur yang dimiliki oleh golongan yang percaya kepada Dajjal. Walaupun lembah mereka itu berdekatan ni ataupun sebelah ya, lembah orang Islam kan, tanah kepunyaan Islam dengan tanah kepunyaan orang yang percaya pada Dajjal. Tanah orang yang percaya pada Dajjal, tanah mereka subur, hujan akan turun. Tanaman-tanaman mereka menjadi, binatang-binatang ternakan mereka merbiak dengan cepat sekali. Tetapi orang Islam ataupun orang beriman pada Allah, tak percaya pada Dajjal tadi, tanah mereka itu kering kontang lah. Banyak yang kata tanaman-tanaman yang mati, kemudian binatang-binatang ternakan pun mati, air pun tak ada dan sebagainya. Jadi susahlah kehidupan masa itu. Baik, kemudian begitu juga dengan keadaan binatang, ekonomi, perdagangan dan segala sumber kehidupan, semuanya akan menjadi makmur, stabil, meningkat dan maju bagi mereka yang percaya pada Dajjal. Sebalik yang tak percaya tadi, hidup dalam kekeringan, kering kontang, penyakit, kemunduran, merosotan dan sebagainya lah. Macam-macam lah musibah yang berlaku lah pada orang yang tidak percaya pada Dajjal. Jadi masa itulah akan terujilah kan, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang hanya imannya itu hanya sekadar main-main saja ataupun munafik dan sebagainya. Jadi mereka akan terpengaruh lah. Maklumlah kalau keseronokan kan, keseronokan, kemewahan hidup, kesenangan, siapa tak nak. Zaman sekarang pun kalau Dajjal pun tak turun pun, Dajjal tak datang pun, Malaysia pun mudah terpengaruh kan, dengan keseronokan, kemewahan, tawaran kedudukan, pangkat dan sebagainya. Apalagi kalau masa itu tuan-tuan berlaku pula, masya-Allah. Baik, Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, "Fayati 'alan nasi fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Fayamuru sama fatumtiru wal ardo fatunbitu. Fataruhu alaihim sarituhum atwalu ma kanat zura. Fa asbahu duruan wa ammadahu khawasir. Summa ya'ti ala qaumi fayaduhum fayarudduna alaihi qawluhu fayansarifu anhum fayusbihu muhilina laisa bi aidihim syai'un min amwalihim wa yamurru bi kharibati wa yaqul laha akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzuha faya'asi bil nahri. Ini riwayat daripada Imam Muslim. Maksudnya tuan-tuan apa? Lalu Dajjal tuan-tuan datang kepada satu kaum dan mengajak mereka supaya beriman kepada Dajjal. Jadi apabila mereka menerima seruan tadi, dia akan menyuruh awan menghujani mereka, lalu tanah mereka menjadi subur dan menimbulkan pelbagai tanaman, dan binatang ternakan mereka juga akan menjadi gemuk dan penuh berisi pula susunya. Jadi semua menjadilah disebabkan oleh Dajjal tadi minta hujan supaya diturunkan hujan, maka hujan pun turunlah macam tu. Dajjal tak minta pada Allah. Kalau Dajjal minta pada Allah, maka sudah tentu akan tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala berikan kelebihan pada Dajjal lah, sehingga kan hujan boleh turun hasil daripada apa yang diminta macam tu. Manakala kaum lain yang tidak mahu mengikutinya dan tak mahu percaya kepada Dajjal sebagai Tuhan, mereka hidup dalam keadaan sengsara dan hujan pun tak turun di kawasan mereka.
Tanah pun jadi kering kontang, tak ada tanaman dan binatang-tanakan yang dapat dihasilkan. Apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau kota yang telah roboh dan hancur, dia akan berkata, keluarkanlah segala isi perutmu. Jadi apabila Dajjal lalu kepada mana-mana kaum ataupun kota-kota ataupun tempat-tempat yang telah musnah, maka lalu Dajjal pun berkata, dia kata, keluarkanlah segala isi perutmu, wahai bumi, ataupun tempat yang dia lalu tadi. Maka keluarlah segala simpanan dan juga tambak, mana emas dan perak, dan juga gali-galian akan keluar yang sangat berharga, yang berada di bawah perut bumi, dan segera mereka mengikutinya, Dajjal tadi, seperti sekawan lebah yang terbang mengikut ke mana sahaja tuannya terbang. Ke mana saja tuannya terbang, ke mana saja ketuanya terbang, maka lebah tadi pun ikutlah ketua dia. Macam itulah. Itulah keadaan orang kata fitnah yang berlaku pada masa itu, tuan. Sangat dahsyatlah. Memang orang kata memang teruji betul lah keimanan manusia pada masa itu. Siapa yang mantap imannya, dia tidak akan terpengaruh lah. Yang masalah yang tak mantap ni, yang tak mantap ataupun imam main-main aja kan, ataupun sambil lewa saja dan keadaan beriman, maka sangat mudahlah terpengaruh dengan apa yang kelebihannya ada pada Dajjal. Macam tadi yang sebutkan, sehingga kan Dajjal tadi boleh mengeluarkan segala emas atau perak. Emas dan perak satu benda yang menjadi kesukaan pada manusia. Dan manusia boleh berperang dan juga bergaduh, berbunuh-bunuhan disebabkan oleh emas dan perak. Betul tak? Disebabkan emas dan perak orang boleh bunuh-bunuhan. Orang boleh bergaduh, berperang dan sebagainya disebabkan emas dan juga perak. Jadi apa yang Allah Ta'ala kendaki tadi berlaku, maka keluarlah segala emas dan perak tadi. Maka akhirnya mereka semua berduyun-duyun lah mengejar akan Dajjal tadi dan mengikut apa yang dikehendaki oleh Dajjal. Faham kan? Kemudian ada pula riwayat menyatakan bahawa pendokong Dajjal akan memiliki gunung-gunung roti ataupun makanan, sedangkan golongan tidak percaya kepada Dajjal berada dalam kelaparan dan juga kefakiran. Dalam hal ini tuan, dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, dan juga sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, fama ya'isun nas fi zalikal zaman. Ya Rasulullah, bagaimanakah manusia ataupun orang beriman pada masa itu? Apa yang mereka nak makan? Sedangkan makanan tak ada. Hidup dalam keadaan susah, fakir miskin kan, sangat fakir miskin lah, taif sangat kehidupan masa itu. Jadi apakah makanan mereka? Maka Nabi SAW bersabda, qala at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid wa yujra zalika alaihim majra ta'am. Makanan mereka ialah tahlil. Tahlil lah, tentulah makanan mereka. Kemudian takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, wa yujra zalika alaihim majra ta'am. Jadi zikir-zikir tadi tuan, dia menggantikan makanan kepada mereka tuan. Masya-Allah. Itulah orang kata keadaan yang berlaku pada masa itulah. Baik, kemudian berapakah lamanya Dajjal itu hidup ataupun muncul pada akhir zaman itu? Riwayat menyatakan bahawa Dajjal akan hidup setelah memulakan tentangannya kepada umat manusia, ialah selama 40 hari. 40 hari Dajjal tu. Bisa kalau 40 hari tak lama lah. Sebenarnya lama 40 hari. Macam mana 40 hari itu kita katakan lama? Kerana pada hari pertama dia punya masanya seperti setahun. Hari pertama dia punya masa tu seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari lainnya yang berbaki sama seperti hari-hari biasa. Sama seperti hari-hari biasa. So maknanya jumlahnya berapa? Jadi jumlah keseluruhannya ialah 14 bulan dan juga 14 hari. 14 bulan 14 hari. Itulah lama masanya lah. Mana setahun lah tu, setahun lebih lah. Setahun 2 bulan setahun 2 bulan 14 hari. Itulah jarak yang masa yang berlaku lah.
kemunculan Dajjal tersebut. Kalau 40 hari pun kira lama juga kan. Maklumlah, ada orang yang menyatakan bahawa kecepatan Dajjal itu sangat cepat bila dia menjajah bumi itu, menjarah bumi itu sangat cepat, seperti angin ataupun topan yang bertiup. Cepat sangat pergerakan dia. Dan ramai, walaupun begitu ramai yang sangat yang mudah terpengaruh dengan apa yang kelebihan yang ada pada Dajjal itu. Nabi SAW pernah menyatakan bahawa kunna ya Rasulullah fama labstuhu wa ma labsuhu fil ardi qala 40 yawman yawmun ka sanatin wa yawmun ka syahrin wa yawmun ka jum'atin wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah fazalikal yawmul ladzi ka sanatin atakfina fihi salatu yawmin la uqdiru lahu qadruhu rawahul Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma labsuhu fil ardi, berapa lamakah Dajjal itu tinggal di muka bumi? Qalu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata arba'un yawman, selama 40 hari. Yaumun kasanatin, satu hari yang pertama itu dipamerkan seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, satu hari yang kedua dipamerkan seperti sebulan. Wa yaumun kajumatin, dan pada hari yang seterusnya sama seperti satu Jumaat. Wa sa'iru ayyamikum ka ayyamikum, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, dan kebaki-baki hari-hari yang seterusnya itu samalah seperti hari-hari yang kamu lalui sekarang ini, hari-hari yang kamu lalui. Kunna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah fazalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumin. Fazalikal yaum, maka demikian hari yang sama seperti setahun itu, pada hari yang sama seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami solat hanya 5 kali saja? Adakah cukup kita solat 5 kali saja ya Rasulullah? Satu hari pertama itu kan seperti setahun. Jadi setahun itu yang sehari pertama tu, adakah cukup kita solat 5 kali sahaja? Atau macam mana ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uqdiru lahu qadruhu. La uqdiru lahu qadruhu. Nabi kata tak cukup. Kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap solat tadilah. So maknanya sama jugalah macam hari-hari biasa kita solat. Jadi maknanya kalau satu hari itu kiralah berapa jam tu, jarak jam tu. Kalau subuh, solat subuh hingga solat zuhur, berapa jam jarak dia? Kemudian solat zuhur hingga solat asar, berapa jam jarak dia? Solat asar sehingga solat maghrib, berapa jam jaraknya? Kemudian solat maghrib hingga isyak, berapa jam? Kemudian isyak sampai kepada subuh, berapa jam? Jadi kira lah tu. Kerana matahari tu dia tak naik kan, matahari tak ada. Matahari adalah, tapi macam itulah keadaan dia. Bergerakkan tu sangat lambat lah. Yalah, satu hari seperti setahun, puas juga nak menunggu kan. Nak menunggu malam tu lambat waktu kan. Ponik menunggu tu kan. Bila sampai malam ni. Baik. Jadi maksud sabda Nabi SAW tadi, kita harus menghitung jam yang berlaku pada hari itu, bukan mengikut perjalanan matahari seperti mana biasa yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, misalnya sudah berlalu 7 jam setelah solat subuh, maka masuklah waktu zuhur, dan wajib pula kita mengerjakan solat zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, kemudian apabila telah berlalu waktu zuhur 3 jam, maka masuklah waktu asar. Wajib pula kita solat asar. Begitulah solat maghrib, isyak dan juga subuh dan seterusnya, sehingga habis masa yang panjang tadi, sama panjang dengan bilangan seperti setahun. Dan hitungan solat pun pada sehari itu sama banyaknya dengan hitungan solat selama 1 tahun. Masya Allah, tuan-tuan. Macam itulah keadaan ni kan. Jadi kemungkinan pada permulaan tu cekok lah kan. Tapi kalau dah lama-lama, dah jadi kebiasaan lah bagi mereka, terutama sekali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak beriman tadi, dia pada sonoklah dengan kemewahan, kesonokan, dengan orang kata tanaman yang menjadi, binatang ternakan yang berbiak, kan? Rumah yang cantik, tempat
Baik, kemudian begitu pada hari yang kedua, di mana panjangnya sama seperti sebulan, dan pada hari ketiga yang panjangnya sama seperti juga ditakdirkan seperti contoh yang telah kami sebutkan tadi. Masya-Allah. Solat tetap juga kena lakukan. Tak ada yang tidak solat. Kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah Taala lah. Insya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, ada bersamanya seumpama syurga dan juga neraka. Ni antara kelebihan Dajjal lagi. Antara ujian Dajjal yang datang kepada manusia tuan-tuan, dia akan membawa soalan macam syurga dan neraka, dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman orang Islam, kerana hakikat yang sebenarnya adalah sebalik daripada apa yang manusia tu lihatlah. Sebenarnya kalau mereka melihat itu api, itu bukanlah api tapi air. Kalau mereka lihat air, itu bukan air tapi api. Kalau mereka melihat syurga, sebenarnya itu bukan syurga tapi neraka. Kalau seandainya mereka nampak neraka, tetapi sebenarnya itulah syurga tu. Ada satu hadis yang terima daripada Huzaifah bin Yaman. Beliau berkata setelah Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, dia kata Dajjal musuh Allah Ta'ala itu akan muncul bersama dengan tenteranya yang terdiri daripada orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa yang lain yang pro pada dia lah, ataupun terpengaruh pada dia. Bersamanya dia akan bawa juga syurga dengan neraka. Semua orang akan dibunuhnya, kemudian akan dihidupnya semula. Dia akan jumpa manusia, dia akan bunuh. Dah bunuh, lepas tu dihidupkan semula, dan minta supaya mengaku dia sebagai Tuhan lah. Macam tu kaedah dan cara digunakan. Kemudian ada bersamanya segunung daripada roti yang bercampur dengan kuah daging, dan juga sungai air tawar. Sesungguhnya aku, kata Nabi, akan menyifatkannya kepada kamu, yang mana Dajjal itu dia punya hakikat fizikalnya ialah buta matanya sebelah, yang buta tu belah kanan, dan ditulis di dahi Dajjal tadi perkataan kafara. Kafara mana kafir lah, kafara. Yang mana hanya orang beriman saja boleh membaca perkataan kafara tadi lah. Yang tidak beriman tak akan dapat membaca perkataan kafara yang tertulis di dahi Dajjal tersebut. Masya-Allah. Baik, kemudian ada pula riwayat lain menyatakan bahawa inna ma'ad dajjal iza kharaja ma'an wa naran fa amal ladzi yaran nasu annahu nar fama'un baridun fa amal ladzi yaran nas annahu ma'un panarun tahriku faman adraka zalika minkum falyaqa fil ladzi yara annahu nar fa innahu ma'un azbun baridun. Rawahul Bukhari. Inna, sesungguhnya ma'ad dajjal, bersama dengan dajjal itu, iza kharaja, apabila dia keluar dengan membawa air, wanaran, dan juga api, fa amal ladzi yaran nas, maka adapun yang dilihat oleh manusia, annahu nar, sesungguhnya dia api itu, pama'ul barid, sebenarnya adalah air. Kalau mereka nampak api, itu sebenarnya adalah air. Air baridun, air yang dingin. Air yang dingin. Manusia nampak air, manusia nampak api yang dibawa tadi, sebenarnya itu bukan api, tetapi ma'um baridun, air yang sejuk ataupun air yang dingin. Fa amal ladzi yaran nas annahu ma'un panarun tahriku. Maka adapun sesuatu yang dilihat oleh manusia itu, sesungguhnya yang dilihat itu ialah ma'un, ialah air, panar, maka sebenarnya itulah api. Api tahriku, api yang membakar. Api yang membakar. Paman adraka zalika minkum falyaqum fihi allazi annahu nar fa innahu ma'un azbun baridun. Maka barang siapa di antara kamu yang bertemu dengan keadaan tadi, maka naklah melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api, kerana sebenarnya ialah air yang dingin yang lagi lazat. Jadi kalau nampak seandainya kan jajan tadi di bawah api, kan terjunlah dalam api tu. Terkejutlah dalam api itu, sebenarnya bukan api, sebenarnya air yang dingin lah. Air dingin yang sejuk lah, yang boleh kita minum lah, sesuai lah kan. Kan kita dalam keadaan lapar masa tu, kan kelapar tadi kan, dalam keadaan kemarau yang panjang. Jadi Dajjal tu bawa lah api dengan air.
Jadi yang nampak api itu tuan terjunlah dalam api itu. Sebenarnya bukan api pun, sebenarnya air. Tapi kalau tuan-tuan terjunlah air, akhirnya masuk dalam masuk dalam api tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Itu satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim juga ada meriwayatkan hadis tadi. Baik, kemudian bagaimana kecepatan Dajjal tadi bila dia sampai kepada suatu tempat yang terdapat dalam dunia ini. Kunna dikatakan ataupun kami berkata, ya Rasulullah, fama isra'uhu fil ardi, fama isra'uhu fil ardi, qala kal ghaisi istadbarathu ar-rih, kal ghaisi istadbarathu ar-rih, rawahul Muslim. Kunna kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama isra'uhu fil ardi, bagaimana keadaan kecepatannya Dajjal tadi di muka bumi ketika dia bergerak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kal ghaisi istadbarathu ar-rih, samalah seperti kecepatan al-ghaisi. Ghaisi maknanya hujan ataupun awan yang dipukul oleh angin yang kencang. Yang dipukul oleh angin yang kencang. Macam manalah kalau kita bila berlaku hujan yang lebat kan angin dengan angin yang putih milung dan sebagainya. Silap-silap kita punya rumah pun boleh terangkat. Kan? Jadi macam itulah tuan-tuan keadaan pergerakan Dajjal tadi. Dia akan mencari pengaruh kan untuk mendapatkan pengikut seramai mungkin supaya pengikut tadi mengakui dia sebagai Tuhan lah. Macam tu. Baik, kemudian kecepatan yang seperti itu tak ada pada kenderaan orang dahulu. Tetapi kalau zaman sekarang tuan-tuan, kita lihatlah bagaimana kecepatan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Seperti jet-jet tempur, jet-jet pejuang yang digunakan oleh tentera dalam peperangan. Atau lebih cepat lagi seperti roket yang boleh bergerak beribu-ribu kilometer dalam masa yang cepat, dalam masa 1 jam, bahkan mungkin lebih cepat daripada itu lagi. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, payaridu kullu man halin wa tutwa lahul ardu tawiyan farwatil kabshi, farwatil kabshi, akhrajahu Hakim. Lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air, maksudnya mendatangi setiap kampung, dan dilipatkan baginya bumi laksana lipatan kulit kambing kibas. Waktu tuwa lahul arda tayya farwatil kabshi. Bumi itu seolah macam dilipat bagi mereka, bagi Dajjal tadi, sehingga dia boleh bergerak begitu cepat sekali lah. Samalah macam apa kelebihan Allah Taala bagi kepada macam wali-wali Allah kan, di mana wali-wali Allah Taala ni kalau mereka bergerak, mereka boleh bergerak secepat kilat. Seolah macam bumi itu dilipat bagi Allah, bagi mereka. Itu sebab mereka boleh berada dalam satu ataupun dua tempat dalam masa yang begitu cepat sekali. Itu Allah Taala bagi kelebihan kepada orang-orang yang Allah Taala pilih, yang digelar sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tuan-tuan, kita lihat kepada hadis tadi yang mana Dajjal tadi bila mendatangi setiap tempat yang ada sumber air, seperti kampung-kampung yang ada sumber air, kemudian dia akan mengeringkan air tersebut, kemudian dilipatkan bumi bagi dia, laksana lipatan kulit kambing kibas. Macam mana kulit kambing itu dilipat, begitulah cepatnya pergerakan dia. Baik, kemudian tuan-tuan, dalam perjalanan yang cepat tadi juga Dajjal akan berjaya melepaskan diri daripada pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangan dia, sehingga orang banyak tertipu dengan muslihatnya dan tidak kesempatan memperhatikan mata buta tadi. Jadi ciri-ciri yang ada pada Dajjal tadi, saya cakap bahawa mata itu buta sebelah. Matanya itu buta sebelah. Tetapi disebabkan oleh dia bergerak sangat cepat, kan, sehingga kan orang tak perasan mata itu buta, mata dia buta. Tapi sebenarnya buta. Itu juga perkataan kafara, kafir yang ada pada dahi dia. Disebabkan dia bergerak sangat cepat dalam muka bumi, kan, dan ramai yang terpengaruh dengan dia, maka di kalangan manusia ni ada yang tak sempatlah melihat kepada dahi dia tadi yang tertulis perkataan kafara ataupun kafir.
Jadi mereka akan terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh Dajjal tadi. Baik, kemudian Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua kota suci umat Islam, iaitulah Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Maka penghuni kedua kota ini akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi tuan-tuan, siapa yang duduk kat Mekah dan Madinah pada masa tersebutlah, pada masa tersebut, maka mereka akan selamat daripada fitnah Dajjal. Kerana Madinah masa itu ataupun Mekah akan dijaga oleh para malaikat. Jadi mereka, Dajjal tak akan mampu masuk ke sana. Baik, Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, wa innahu la yabqa syai'un fil ardi illa watinnahu wa zahara alaihi illa Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah la ya'tihima min naqabin min niqaihima illa laqiyathul malaikah bisuyufi saltatan hatta yanzilu inda zurubi al-ahmad inna maqti'il sabahah fatarjuful madinah bi ahliha salasa rajafatin bala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaihi fatun fi al-habasa minha kama yalfil kasir habasal hadid fayud'a zalikal yaum yaumul khalas rawahu Ibnu Majah. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya tidak ada sebuah negeri pun yang di muka bumi ini kecuali bumi tersebut akan dijajah oleh Dajjal, dan dia akan menguasai negeri tersebut, kecualilah Mekah dan juga Madinah. Kecuali Mekah dan juga Madinah tidak akan mampu dijajah oleh Dajjal tersebut. Maka Dajjal tidak akan melalui mana-mana jalan untuk masuk ke dalam kedua kota tadi, kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. So mana ada pedang, ada malaikat yang memakai pedang akan terhunus, kemudian dia akan menghambat Dajjal tersebut sehingga Dajjal tak mampu masuk dalam kota Mekah dan juga Madinah. Baik, kemudian maka Dajjal hanya boleh sampai kepada kawasan yang berbatu sahaja yang bernama Sabiqah. Nama kawasan itu ialah Sabiqah. Bila sampai tadi tuan, maka bergegarlah kota Madinah sebanyak 3 kali. Maka tidak ada seorang munafik sama ada lelaki ataupun perempuan yang duduk dalam kota Madinah tadi, bila bergegar bumi tadi sebanyak 3 kali, kecuali mereka akan keluar daripada bumi Madinah. Golongan siapa? Munafik lah. Munafik dan juga lelaki dan juga perempuan. Mereka akan keluar daripada kota tadi. Maka Madinah masa itu tuan, sama seperti seolah macam tempat pembakaran besi yang mengeluarkan karat daripada besi. Pada masa itu tuan, masa itu dinamakan sebagai hari Al-Khalas, mana hari penapisan. Masa itu seolah macam ditapis orang beriman dan orang munafik ini. Kerana munafik pun ada duduk dalam kota Madinah masa itu. Disebabkan oleh oleh Dajjal tadi tak mampu nak masuk dalam kota Madinah, maka seolah macam dia menghentakkan kaki daripada bumi lah. Maka bumi Madinah pun bergegar sebanyak 3 kali. Bila bergegar 3 kali tadi tuan-tuan, maka orang-orang munafik yang terdapat dalam Madinah dia akan keluar, melarikan diri lah, kerana takut akan berlaku pada kota Madinah macam tu. Tapi orang yang benar-benar Islam, beriman kepada Allah, dia akan masih duduk dalam tu lagi, dan Dajjal tidak akan mampu mempengaruhi mereka. Sedangkan yang duduk selain daripada 2 kota tadi, mereka tidak sunyi daripada dipengaruhi oleh Dajjal tadilah, yang mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan lah. Jadi ramai yang akan terpengaruh dan terikut dengan apa yang dikata oleh Dajjal tadi. Baik, kemudian ada perkataan yang malaikat yang disalahartikan. Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, ma'ahu malakani minal malaikati yusbihani nabayyinna minal anbiya law syi'tu lasammaituhuma bi asma'ihima wa asma'i abaihima wahidun minha an yaminihi wal akhara an shimalihi wa zalika fitnatun fayaqulu Dajjal alastu bi rabbikum alastu
alastu uhi wa umin fayaqulu ahadul malakaini kazabat. Kazabat dia kata, ma yasma'uhu ahadun minan nas illa sahibuhu fayaqulu lahu sadaqta fayasmahu nas fayazunnu annama yusaddiqu rijal. Yusaddiqu dajjal wa zalika fitnatun rawahul Ahmad fi musnadihi. Baik, ada satu hadis berkenaan kisah malaikat. Kisah malaikat yang dia ni ada follow dajjal tadilah. Dia ikut dajjal tadi. Jadi diriwayatkan dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, dia kata bersama dengan dajjal itu ada dua malaikat yang menyerupai rupa dua orang nabi. Dengan dajjal tadi, yang follow dajjal tadi, ada dua malaikat yang menyerupai dengan dua orang nabi, tetapi tak menyatakan nabi itu nabi siapa. Kalau mahu kusebutkan nama mereka, tentu akan dapat aku menyebutkan namanya dan juga nama kedua ayah mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi kata kalau aku boleh sebut namanya, aku sebutkan, tetapi aku tak boleh nak sebutkan nama dia. Satu daripada malaikat itu berada sebelah kanan Dajjal dan satu lagi berada sebelah kiri. Satu malaikat duduk sebelah kanan dan satu lagi sebelah kiri. Jadi kehadiran mereka tadi merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala jugalah terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang lain yang tidak beriman kepada Allah. Lalu Dajjal berkata kepada orang ramai yang ada masa itu, bukankah aku ni Tuhan kamu? Lalu Dajjal pun katalah, cakaplah kepada orang yang berada, orang-orang yang manusia yang ada di sekitarnya. Dia kata, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Bukankah aku dapat menghidupkan dan juga boleh mematikan? Lalu jawab salah satu daripada malaikat tadi, dia kata, engkau bohong. Engkau bohong, dia kata. Kazzabta, dia kata, engkau ni bohong. Kata malaikat tadilah, salah satu daripada malaikat. Jadi ucapan malaikat tadi, tuan-tuan, tidak dapat didengar oleh sesiapa kecuali malaikat yang satu lagi. Jadi manusia tak dapat dengar jawapan daripada malaikat tadilah. Malaikat pertama kan dia kata, engkau bohong wahai Dajjal. Kan Dajjal kata, bukankah aku ni alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Dajjal dia cakap pada orang ramai, manusia yang ada pada masa itu. Jadi malaikat yang berada di sebelah kanan itu, dia kata, kazabta, engkau bohong. Tetapi manusia masa itu tidak dapat mendengar terhadap apa yang diucapkan oleh malaikat tadilah, menyatakan dia bohong. Tetapi yang dapat mereka dengar ialah satu ucapan lain. Lalu malaikat yang satu lagi berkata, engkau benar. Tadi bohong, dia kata, engkau bohong kan? Okey, yang satu lagi dia kata, engkau benar. Engkau benar. Sebalik dia pula jawapan dia. Walaupun bagaimanapun tuan-tuan, ucapan malaikat yang kedua itu dapat didengar oleh semua orang pula. Malaikat yang nombor dua tadi dia kata, engkau benar. Mana mengakulah macam Tuhan lah. Macam tu. Tapi ucapan yang pertama tadi, engkau dusta. Ucapan yang pertama tu tak dapat didengar oleh orang ramai. Sedangkan ucapan yang kedua dapat didengar, yang menyatakan bahawa engkau benar. Engkau benar kan? Macam tu. Lalu orang menyangka bahawa malaikat itu menyokong perkataan Dajjal. Dan inilah antara bentuk fitnah ataupun ujian yang berlaku pada masa itu, tuan-tuan. So mana banyak ujian yang berlaku. Bukan saja macam tadi saya cakap tadi, kemarau yang panjang, kan? Lepas tu apa lagi tadi? Kata kemarau yang panjang, kemudian masa kan? Masa yang kata panjang, makanan pun tak ada dan sebagainya kan? Itu antara bentuk-bentuk ujian yang berlaku masa itu. Dan juga berkenaan dengan ujian tadi ialah malaikat tadilah. Mana ada dua malaikat yang follow akan Dajjal tadi, satu yang belah kanan dan satu yang belah kiri, tuan-tuan. Faham kan? Boleh? Baik, kemudian bantuan syaitan-syaitan untuk memperkukuhkan kedudukan pula. Cukup sampai situ? Sudah? Isyak dah kan? Dah. Cukup sampai situ Boleh? Akan datang sama lagi bantuan syaitan-syaitan untuk memperkukuhkan kedudukan ni pula. Banyak lagi pembahasan ni. InsyaAllah akan datang ada masa, insyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'am. Baik, ada soalan tak?
Tuan. Ya, yang kataan kau benar tu, adakah dia kau benar tu yang malaikat nombor 2 cakap yang kau benar pada malaikat nombor 1 ke macam mana? Dia cakap tu malaikat nombor 1. Dia cakap pada malaikat nombor 1. Ya. Oh, satu cakapan tu dia dengar. Dia dengar lah. Jadi orang manusia dengar lah. Jadi manusia ingat bahawa jawapan malaikat itu untuk membenarkan ucapan daripada Dajjal itu. Tetapi sebenarnya membenarkan ucapan malaikat yang pertama, yang menyatakan bahawa Dajjal itu seorang yang pembohong lah, yang mengaku dia sebagai Tuhan. Okey. Lain? Anda ikon yang sejuk ni. Habis cukup sampai situ InsyaAllah. Tak ada soalan ya? Faham lah tu insyaAllah. Sejuk. Yalah dulu tak ada aircon, tak sejuk. Bila tak sejuk tak datang. Bila sejuk baru datang. Nah. Datanglah ramai lah orang kan datang. Kalau tambah lagi sejuk lagi ramai datang. Sejuk sekali lagi ramai datang. Siap semua pakai coat datang, pakai coat tebal. Pakai sweater kan, tebal. Betul lah, boleh semangat tu tak? Tapi jangan tak datang sudah. Tambah sejuk kita datang pula dia. Baik, insya-Allah itu saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Ayah KF. Dia dulu.